Tes, satu, dua, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat sama-sama kita bersiaran menerusi page Waqaf An-Nur dalam satu program bual bicara hibah lil waqaf. Program ini yang diaturkan oleh pihak Waqaf An-Nur Corporation Berhad bersempena dengan ulang tahun Waqaf An-Nur ke-20 dengan tema dua dekad bermakna, dua dekad membela. Dan program ini juga merupakan salah satu program kesinambungan yang telah diadakan oleh pihak Waqaf An-Nur Corporation Berhad sebelum ini dalam kita mengembangkan inovasi wakaf dalam pelbagai inisiatif yang telah kita tawarkan kepada masyarakat. Dan khususnya pada program pada tengah hari ini adalah program Hibah lil Waqaf yang akan membicarakan beberapa perkara-perkara berkaitan tentang instrumen pengurusan harta. Jadi bersama-sama dengan saya tengah hari ini yang akan membicarakan tajuk kita pada tengah hari ini adalah bersama-sama dengan saya Puan Nora Syikin binti Ishaq, iaitu Da'i Profesional Mawarith Kauthar Wealth Management. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Ustaz. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Macam mana perkembangan setakat ni, norma baru ni macam mana? Itulah dia Ustaz, kita kena biasakan diri dengan norma baru kan. Biasakan hari ni betul, kita pun mulakan dengan norma baru juga hari ni. Masya Allah. Sampai kali terakhir kita jumpa Puan Nora Syikin, masa tu belum melahirkan. Hampir setahun kita jumpa semula, Masya Allah. Betul Ustaz. Pendek masa tu kita rasa Masya Allah. Terlalu cepatnya masa sampai kita rasakan jumpa semula hampir setahun dah. Anak dah besar. Anak dah besar dah. Baik, Puan Nora Syikin sebagai pembuka bicara kita pada tengah hari ini, peranan Puan Nora Syikin sendiri sebagai Da'i Profesional Mawarith Kauthar Wealth Management, saya rasa hubungan rakan strategik dengan Waqaf An-Nur telah pun terbina sebelum ini, dan kita pun telah bersama-sama dalam program-program Hibah lil Waqaf di rangkaian anak-anak syarikat Johor Corporation. Jadi sebagai permulaan pada tengah hari ini, boleh tak Puan Nora Syikin sebagai pembuka bicara ceritakan sedikit peranan Mawarith tu sendiri, Kauthar ke ataupun Wasiah Shop ke sendiri, sebagai mukadimah kita pada tengah hari. Silakan. Baik Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah bab kata Ustaz tadi kita bertemu semulalah kan bersama dalam sesi kali ini. Sebelum ni kita buat dengan cara beramai-ramai, tetapi kali ini kita mulakan dengan rumah baru kan. Jadi terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Saya Nur Ashikin Ishaq, perunding profesional mawarith daripada Kauthar Wealth Management Sdn Berhad. So Kauthar ni adalah agensi corporate bagi syarikat Wasiah Shop Berhad. Okey, di mana kami di sini memberikan khidmat nasihat kepada umat Islam di luar sana untuk membuat perancangan harta semasa hidup, dan kita akan bantu waris-waris selesaikan urusan pusaka selepas kematian. Jadi di sini kalau kita lihat Wasiah Shop sendiri sudah pun 16 tahun berada dalam pasaran. Lama dah. 16 tahun dah lama dah dalam pasaran ni. Jadi kenapa kat sini sangat penting untuk kita bantu umat Islam di luar sana merancang harta semasa hidup? Sebab hari ni Ustaz, kalau kita tengok ada lebih daripada 70 bilion pusaka yang beku. Masya Allah. Dan daripada nilai tu 90% adalah hak milik orang Islam. Jadi kita tengok Ustaz betapa ruginya kan umat Islam kita ni apabila harta-hartanya beku selepas kematian, tidak dapat diwariskan. Jadi itulah sebenarnya tugas kami di Kauthar dan di Wasiah Shop untuk sampaikan kepada masyarakat di luar sana merancang harta semasa hidup supaya apabila berlaku kematian, harta-harta ini dapat diwariskan dan dimanfaatkan oleh waris mereka mengikut hasrat pemilik harta. Jadi itulah sebenarnya tugas kami di luar sana. Dalam satu sudut erti kata yang lain, membantu orang untuk menguruskan harta dengan baik. Betul. Sebab kita tengok kan situasi kita hari ini, terutamanya lah kita mentionkan terutamanya lebih khusus kepada orang Islam sendiri. Betul. Harta kita ni sama ada dia boleh jadi peguam bela kita besok dekat hari akhirat. Paling kita takut kalau dia jadi pendakwa raya pula besok. Tak boleh jawab pula kita dengan Allah. Jadi kalau tak diuruskan dengan baik. Baik, sebelum kita pergi pada soalan yang kedua pada Puan Nora Syikin, untuk makluman semua para hadirin hadirat yang menonton siaran ini menerusi page Waqaf An-Nur, dalam sesi bual bicara ni nanti kita akan sertakan beberapa soalan kuis
yang mana ada tawaran hadiah-hadiah yang menarik yang kita tawarkan. Dan kalau nak tahu soalan-soalan apa yang kita akan tanyakan nanti, kena ikuti apa yang kita boleh bicarakan ini, sebab matlamat kita adalah pada siri yang pertama ni adalah untuk memberi kefahaman dan nilai tambah. Kefahaman dan nilai tambah kepada semua orang. Sebab pada hakikatnya macam Puan Rasikin sebut, sampai 70 bilion harta orang Islam tak dituntut, boleh kita katakan soal tak faham ataupun tak ambil peduli tentang perkara-perkara sebegini. Jadi kepada para penonton yang dirahmati Allah, ikuti apa yang kita buat bicarakan ini, sebab nanti di penghujungnya kita akan tanyakan soalan kuis. Nanti soalan kuis tu boleh berikan jawapan pada ruangan komen. Nanti pihak admin kita akan tengok mana jawapan yang sesuai. Hadiah menarik ada menanti. Yang pasti apa hadiahnya tu dalam bentuk misteri lagi lah. Kena tunggu Baik, sampai habis. kena tunggu sampai habis nampaknya. Baik, kita teruskan sesi bola bicara kita pada Puan Rasikin pada tengah hari ini. Berbalik kepada soal pengurusan harta. Tajuk kita pada tengah hari ini berkaitan tentang hibah lil waqaf. Kita asingkan sekejap berkaitan tentang wakaf ni. Untuk Puan Rasikin ceritakan kepada kita, orang duk keliru antara hibah antara wasiat. Itu belum lagi pecahkan ikut wasiat tu ada berapa pula. Jadi Puan Rasikin selaku ahlinya yang telah menguruskan, telah terlibat saya langsung, boleh ceritakan pada kita sedikit perbezaan yang pertama hibah dengan wasiat, dan kemudian pecahan-pecahan wasiat tu sendiri ada berapa kan? Silakan. Okey, baik. Ustaz, kalau kita tengok di sini, ada perbezaan antara hibah dan juga wasiat ni. Jadi di sini kalau kita tengok, wasiat tu dia ada fungsi dia sendiri. Iaitu yang pertama adalah dalam bidang syariahnya, wasiat adalah wasiat 1/3 kepada bukan waris. Iaitu dengan tujuan untuk sambung amal jariah kita selepas kematian. Kan kita ni Ustaz, apabila berlaku kematian, terputuslah segala amalan kecuali 3 perkara kan. Iaitu yang pertama ilmu yang bermanfaat, kedua sedekah dan amal jariah, dan yang ketiga doa daripada anak yang soleh. Betul. Jadi kat sinilah sebenarnya wasiat 1/3 itu ada di situ. Jadi kalau ada sekiranya sesiapa yang berhasrat nak mengagihkan hartanya untuk tujuan sambung amal jariah selepas kematian, boleh menggunakan kaedah wasiat 1/3 tadi. Jadi kat situ adalah fungsi wasiat yang pertama. Okay. Yang kedua, kita ada juga wasiat melantik wasi, iaitu bagi mereka yang mempunyai harta 2 juta ke atas. Okay. Jadi kat sini kalau kita lah semasa hidup ni kita sedar bahawa kita memiliki harta lebih daripada 2 juta, jadi sangat penting untuk kita melantik wasi supaya bila berlaku kematian, waris kita dapat teruskan proses urusan pusaka. Jadi itulah sebenarnya fungsi wasiat. Jadi kat sini Ustaz, saya ambil kesempatan kan. Okay. Kita ni selalu sangat tengok drama pukul 7 kan. Drama pukul 7 cerita papa wasiatkan 10 juta kan hartanya, tapi sebenarnya wasiat kepada waris tidak ada, kerana dalam Quran telah dinyatakan kan surah An-Nisa, nak bagi kepada waris boleh ikutkan bahagian faraid tadi. So itu sebenarnya. Dan kemudian kalau kita tengok daripada konsep hibah pula, so hibah ni dia perlu cukup rukun dia. Okey, so hibah apa rukun-rukun hibah? Itu ada pertama ada pemberi hibah, yang kedua ada penerima hibah, yang ketiga ada harta yang ingin dihibahkan, dan yang keempat ada qabdunya, iaitu ada ijab dan kabulnya. Jadi kat sini jika cukup rukun-rukun hibah ni, maka terlaksanalah hibah tadi. Okay. Cuma kalau kita tengok daripada satu segi, tadi wasiat terhad kepada 1/3 kepada bukan waris. Tetapi hibah pertama boleh beri kepada sesiapa sahaja. Boleh beri kepada Muslim, boleh beri kepada non-Muslim, boleh bagi kepada individu, boleh bagi kepada organisasi, dan hibah ini kalau kita nak berikan tidak terhad jumlahnya. Nak bagi separuh suku, nak bagi sepenuhnya, boleh, tidak ada masalah. Jadi kat sinilah kalau kita tengok, kalaulah hari ini seorang ayah ada hasrat nak hibahkan rumah dia kepada seorang anak, so takkan nak hibahkan 1/4 rumah ataupun 1/3 rumah kan. So boleh hibahkan sepenuhnya rumah tersebut kepada anak tadi. So maksudnya kat sini dia tidak terhad, tak sama macam wasiat ataupun faraid tadi. Kalau kita kata untuk pemahaman bersama kan, untuk yang mengikuti, kalau kita kata wasiat lebih khusus ataupun hibah, kita kata hibah lebih umum, lebih besar konsepnya berbanding wasiat, boleh ke kalau kita kata pemahaman orang berfikir mula-mula sebegitu? Walaupun kita kata dia punya struktur pecahannya ada lagi. Betul. Maksudnya kalau
antara orang pilih antara wasiat dengan hibah. Kalau kita kata kita buat sendiri di Waqaf An-Nur adalah lebih kita galakkan untuk hibah. Infak. Betul. Sebab Hibah. manfaat kita dekat wakaf ni yang telah terbukti ada beberapa instrumen yang kita salurkan. Betul. So Kalau wasiat pula pecahannya? Okey, kalau wasiat tadi macam yang saya jelaskan sebelum ni, maksudnya tadi kan dikhususkan Betul. kepada 1/3 sahaja. Tetapi kalaulah contoh dia nak wakafkan tanah tadi kan, macam dia nak wakafkan 1/3 tanah kan. Sebab tadi kita balik-balik wasiat ni 1/3 sahaja. Kalau lebih waris farid cabar maka wasiat tadi batal kan. Dia akan terhad 1/3 sahaja. Jadi kalaulah kata ada seseorang hamba Allah ni berhasrat nak infakkan keseluruhan tanah dia untuk tujuan wakaf, maka dia boleh menggunakan instrumen hibah tadi untuk pastikan wakaf yang diinginkan tadi tu terlaksana. Kalau wasiat pula pecahan-pecahannya yang perlu kita fahamlah, kalau Puan Roshikin boleh kongsikan dengan kita, kalau ikut pemahaman orang awam, wasiat tu cuma satu saja kan yang dia buat kan. Pecahan-pecahannya mungkin untuk diterangkan. Okey, kalau kita tengok balik kepada wasiat, yang pertama tadi adalah wasiat 1/3 tadi kepada bukan waris dengan tujuan sambung amal jariah selepas kematian. Kemudiannya wasiat melantik wasi untuk mereka yang mempunyai harta 2 juta ke atas. 2 juta ke atas. 2 juta ke atas. Jadi dia memang perlulah untuk melantik wasi. Nanti bila waris nak uruskan pusaka, pihak mahkamah akan minta dokumen pelantikan wasi. Siapa yang dilantik. Jadi kalau dia tidak melantik wasi semasa hidup, nanti nak kena cari penjamin yang ada 2 orang harta sama banyak dengan harta si mati. Kan? Jadi kalau si mati ada harta 3 juta, nak cari 2 orang ustaz 3 juta setiap seorang. Masya-Allah. Betul, boleh waive kan? Tetapi apa kriteria yang mahkamah nak benarkan untuk waive? Kan buang jaminan tersebut. Jadi sangat penting, itu adalah yang kedua, wasiat melantik wasi. Dan kemudiannya wasiat kepada waris ni kalau kita tengok sebenarnya tidak ada dalam Islam. Yang ada tu adalah pesanan-pesanan, maksudnya wasiat pembagian harta kepada waris tu sebenarnya tidak ada. Jadi itulah 2 jenis wasiat sebenarnya yang ada dalam Islam kita. Okey. Sebenarnya kan kalau kita tengoklah, saya suka kalau berbicara tentang hibah lil wakaf ni, saya suka betul untuk kita mengaitkan dengan cerita Tiga Abdul kan. Cerita P.Ramlee. Sebenarnya cerita yang sering kita ketawa tu kan. Sebenarnya dalam setiap skrip dia tu ada pesan-pesannya. Macam contohnya kita tengok bila dia jumpa dengan Sulaiman Aklakan untuk harta-harta ismet luar negeri. Tapi soalan yang salah satu benda yang menarik adalah bila Sulaiman Aklakan, peguam pembela, tanya pada Abdul Wahab, tuan mahu saya urus atau tuan mahu urus sendiri? Kita tengok kat sini P.Ramlee dia letakkan kebijaksanaan itu sebab dia mungkinlah dia berfikir dia tidak ada keahlian dalam ilmu itu. Betul. Dan dia pun pengarah, dia pun jadi hero. Jadi dia kata tuan uruslah harta ini. Cuma soalnya hari ini kebanyakan harta yang nak diurus muncul setelah dah berlaku kematian. Betul. Dan perkara-perkara itu kadang-kadang kita tak ambil peduli ataupun kita kurang sedar dalam perkara itu. Sebenarnya kan kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebutkan man mata ala wasiyatin mata ala sunnah. Siapa yang meninggal dalam keadaan membuat wasiat, dia sebenarnya boleh mendapatkan kelangsungan mati husnul khatimah. Okey, soalan saya berikutnya, jangka masa wasiat ataupun jangka masa hibah. Adakah hibah ni contoh hibah ni kan kita kata harta diurus semasa hidup. Adakah dia boleh diubah setelah berlaku kematian? Dan macam mana pula kalau tak ada wasiat cuma ada hibah? Macam mana pula situasi seperti itu? Okey, baik. Kalau kita tengok daripada konsep pengurusan harta pusaka secara keseluruhan, apa yang Ustaz sebut tadi tu, hibah dan wasiat ni, dia adalah perancangan. Dan ianya membicarakan tentang pembahagian. Tetapi ada satu perkara yang kita perlu ingat Ustaz, dalam nak menguruskan pusaka selepas kematian tu, dia sebenarnya ada proses yang paling penting, iaitu proses perolehan kuasa.
Okey, Proses okey. perolehan kuasa inilah yang orang terlepas pandang. Betul, betul. Betul Ustaz kan? Orang selalu cakap wasiat, hibah, faraid kan? Tetapi main gate tu orang terlupa. Jadi saya sukalah nak berkongsi hari ni. Sebenarnya apabila berlaku kematian, dia ada proses perolehan kuasa yang perlu dilalui. Jadi kat sini saya bagi analogi mudah. Kita ada proses 3 kunci. Okey. Okey, 3 kunci ini iaitu yang pertama proses perolehan kuasa. Yang kedua, proses pentadbiran dan yang ketiga adalah proses pembahagian. Okey, jadi kat mana kita nak ambil proses perolehan kuasa ni? Okey. Ada 3 tempat Ustaz. Okey. Okey, yang pertama, bagi mereka yang ada harta 2 juta ke atas, urusannya adalah di Mahkamah Tinggi Sivil. Yang kedua, bagi mereka yang ada harta 2 juta ke bawah, sekurang-kurangnya ada satu hartanah, satu rumah atau satu tanah, so urusan adalah di Pejabat Pusaka Kecil. Dan yang ketiga, bagi mereka yang tidak mempunyai rumah atau tanah, hanya ada harta alih kereta, cash, tabung haji, bawah 600,000, urusan adalah di Amanah Raya Berhad. Okey, jadi dekat sini saya bagi contoh mudah, kita nak masuk sini studio kan. Pintu pagar, pintu rumah, pintu bilik. Jadi pintu pagar, perolehan kuasa ni kena dapatkan dulu. Lepas tu masuk pintu rumah, lepas tu barulah kita cerita pintu bilik iaitu hibah, wasiat dan faraid tadi. Jadi selepas daripada proses perolehan kuasa ni, kalau pemilik harta semasa hidup dah buatkan dokumen hibah. Jadi maksudnya dekat sini harta tadi yang tinggalkan dah terkeluar daripada pusaka. Sebab dia dah hibahkan. Jadi hibah ni Ustaz, dia terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah. Yang boleh memutuskan. Yang boleh memutuskan bahawa hibah itu sah jika cukup rukun yang saya sebutkan 4 tadi tu, maka yang akan disahkan oleh Mahkamah Syariah. Okey, dan kemudian kalau adalah wasiat pula, jadi kita tengok wasiat yang dibuat tu adakah wasiat 1/3 tadi atau wasiat pembahagian harta kepada waris. Ini pun sama di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Jadi kat sini Ustaz kita kena faham, kita ada 2, satu civil, satu lagi adalah syariah. So wasiat tadi pun sama di bawah bidang kuasa syariah. Jadi kalaulah pemilik harta masa hidup dia ada buat wasiat 1/3 untuk tujuan sambung amal jariah, maka ianya boleh dilaksanakan. Tapi kalau dia buat lebih, kan kata dia buat wasiat 2/3, waris faraid tidak setuju, maka yang boleh laksana hanya 1/3. Tetapi ni yang silap yang saya sebut tadi tu, kalau dia ada buat wasiat wasiat pembahagian harta kepada waris. Okey, kata dia ada 4 orang anak, 2 anak lelaki, 2 anak perempuan. Dia bagi sama rata. Jadi kalau kita ikut dari segi faraidnya, anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Jadi anak lelaki tak setuju sebab sama rata kan, yang perempuan dapat lebih kan. Jadi kalau wasiat tadi dicabar, maka terbatallah wasiat tadi. Sebab dia bagi kepada waris kan. So itulah proses. Maknanya wasiatnya boleh dicabarlah di mahkamah. Ya betul. Yang terlaksana tadi 1/3 boleh kepada bukan waris. Tetapi kalau kepada waris, kalau dicabar maksudnya akan terbatal lah wasiat tadi. Maksudnya dekat sini isi penting adalah kunci kuasa tu. Betul, 3 kunci kuasa tu yang kita senang cakap tak tahulah senang cakap kalau berlaku apa-apa kan. Betul. So bila cumanya macam tadi kita sebutkanlah, biasanya kita nak cari kunci ni setelah berlaku. Ya betul. Patutnya diurus sebelum, sedangkan perkara-perkara sedemikian perlu kepada kesedaran dan kepedulian yang tinggi. Betul, kepada Ustaz. Harta yang kita ada. Dia ibarat apa tahu Ustaz? Kita ni bila meninggal, kita bawa semua kunci tu dalam kubur sekali. Masya-Allah. Bila kita tak buat apa-apa masa hidup kan, jadi macam mana orang macam nak ambil waris nak buka? Kan takkan nak potong jari, pergi cap jari di bank kan. So itulah analogi yang saya boleh bagi nak memahamkan kan. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kunci kuasa ni ada 3. Kata Puan Rashikin, orang meninggal bawa sekali kunci itu. Tajuknya pula dalam kita sebagai orang beriman, mati ni pula datang bila-bila, tiba-tiba. Jadi oleh kerana dia tak tahunya kita bila datang kematian, datang dalam keadaan tiba-tiba, jadi tanggungjawab kita lah sebagai orang yang dikurniakan oleh Allah, ada harta perlu diuruskan sebelum kita menghadapi kematian. Di zaman Nabi SAW, ketika Rasulullah tanya kepada para sahabat, Nabi tanya pada para sahabat, harta kamu yang mana? Kata para sahabat, yang sedia ada sekarang ni. Nabi kata bukan, yang ada sekarang ni harta waris kamu. Harta kamu adalah apa yang kamu dah letakkan pada 3 itu tu. 3 jalan itu, sama ada sedekah jariah ke,
ataupun ilmu yang bermanfaat ke, ataupun yang kita dapat doa daripada anak yang soleh. Kalau kita tengok juga kan, tidak akan bergerak kaki anak Adam melainkan ditanyakan 4 perkara. 2 daripadanya adalah berkaitan tentang harta, daripada mana dia dapat dan ke mana dia ke mana dia jalankan, ke mana dia sumbangkan. Jadi sebelum kita teruskan, kami bagi pihak Waqaf An-Nur Corporation Berhad ingin meruar-ruarkan sekali lagi kepada para hadirin hadirat, salah satu inovasi dan inisiatif yang kami buat di Waqaf An-Nur adalah namanya program Hibah lil Waqaf. Macam kita katakan tadi yang diterangkan oleh Puan Syikin, bukan tak penting untuk buat hibah pada individu, silakan saja, silakan. Yang ini kami bagi tawaran nilai tambah. Kenapa? Sebab nilai manfaat yang kami salurkan di peringkat Waqaf An-Nur adalah merangkumi semua. Dan insya-Allah kami telah 20 tahun menjalankan aktiviti ini dan telah terbukti bukanlah daripada sudut untuk meraih penghargaan daripada dunia, bukan itu matlamat utamanya, adalah supaya Waqaf An-Nur terus menjadi jambatan kepada orang ramai nak menyalurkan sumbangan bermanfaat, nak berikan jariah yang berterusan, insya-Allah. InsyaAllah dengan izin Allah, selagi mana Allah berikan kekuatan kepada kami, doa daripada semua, dan mudah-mudahan insyaAllah perkara itu dapat kami jalankan sampailah ke akhir hayat nanti insyaAllah. Baik, sebelum kita teruskan, saya nak bagi dulu soalan kuis kepada para penonton yang dirahmati Allah. Baik, saya bagi dua soalan dulu. Tadi Puan Syikin dah sebutkan beberapa instrumen-instrumen secara teknikal yang untuk kita faham. Saya bagi dua soalan. Soalan nombor 1, soalan kuis, nanti tuan-tuan boleh tulis dekat ruangan komen, admin akan tengok jawapan itu. Soalan nombor 1, apa beza hibah dengan wasiat? 1. Yang kedua, soalan kuisnya, sila sebutkan rukun-rukun hibah. Kita kadang-kadang bila jawab soalan ni boleh jadi asbab untuk kita ingat terus ilmu tu, dengan sebab kita bagi soalan kuis. Jadi saya paskan dulu dua soalan. Satu, apa beza antara hibah dengan wasiat? Yang kedua, sila sebutkan rukun-rukun hibah. Nanti boleh jawab di ruangan komen. Dalam masa yang sama, ada tertera nombor telefon yang di bawah skrin itu untuk pertanyaan. Kalau ada maklumat-maklumat lanjut bagi pihak Puan Nur Syikin sendiri dengan kawan-kawan di Wasiat Shop terutamanya, boleh menjelaskan beberapa isu-isu berbangkit berkaitan tentang pengurusan harta dan sebagainya. Baik, untuk seterusnya, mungkin pengalaman Puan Syikin sendiri yang dah berdepan dengan realiti semasa, mungkin boleh kongsikan kepada kita satu kes sebagai peringatan dan juga menyedarkan kita semua yang Puan Syikin rasa agak sederhana, tak terlalu complicated, yang Wasiat Shop sendiri menjadi orang tengah untuk menyelesaikan kes tersebut. Ustaz tanya ni, Ustaz nak kes yang baik ke kes yang kita bagi kes yang baik dulu. Kita bagi kes yang baik ada dulu. Kes yang baik, ada kes tak baik. Okey, baik. Kalau kita tengok di sini Okay. saya sukalah sebab hari ni tajuk kita adalah hibah lil waqaf kan. Jadi kita tengok kat sini bagaimana instrumen hibah ini boleh digunakan untuk kita nak mewakafkan aset kita. Okey. Jadi kat sini saya sukalah nak berkongsi kisah yang satu ketika dulu. Dia kalau kita tengoklah, Nabi pernah bersabda kan bahawa barang siapa yang membina masjid walaupun sebesar sangkar burung, tetapi akan dibinakan istana untuknya di akhirat kelak. Jadi kita tengok kat situ betapa besarnya pahala wakaf tu kan sebenarnya. Jadi inilah peluang sebenarnya yang kita nak rebut. Sebab apa yang kita ada hari ni kita akan tinggalkan. Tetapi nak sambung tu kita boleh gunakan kaedah untuk wakaf tadi. Jadi saya ambil contohlah di sini. Ada seorang hamba Allah ni, semasa hidup beliau mewakafkan tanah untuk pembinaan sekolah agama. Okey, jadi bila kita tengok kat situ, kita tahu Ustaz kan sekolah agama ni hari ni bukan murah kan? Betul. Nak dengan sewa bangunannya, apatah lagi zaman PKP sekarang ni nak kena bayar sewa setiap bulan tapi sekolah tidak beroperasi kan? Jadi kat sini bila kita tengok apa beza sekolah di tanah wakaf ni dengan sekolah yang sama. Sekolah yang sama tetapi yang perlu menyewa bangunan. Ibu ayah yang menghantar anak di sekolah yang atas tanah wakaf tadi, yurannya separuh rendah.
berbanding yang kena bayar sewa bangunan tadi. Jadi kat sini kita nampak tak betapa apabila dia meringankan beban kan? Betul. Jadi bila meringankan beban tu kan dia dah memudahkan urusan orang lain. Betul. Jadi selama mana sekolah itu beroperasi, selagi itulah pahalanya berpanjangan walaupun pemilik ini telah tiada. Jadi deposit pahala pada dia. Betul kan. Sebab dia kata apa? Jariah yang mengalir. Dia ada dua kan Ustaz kan? Betul. Satu yang kita bagi makan tu dia habis setakat itulah. Tetapi bila yang mengalir ni, itulah sebenarnya yang sampai orang kata umur tu semakin panjang. Tapi nak betulkan umur panjang tu bukan kita hidup lama. Tetapi jariah kita yang berpanjangan tu. Yang itu yang ditafsirkan sebagai umur panjang apabila kita membuat jariah tersebut kan. Itu yang pertamalah. Baik yang keduanya, saya sukalah kat sini kalau kita tengoklah satu lokasi very prime area dalam Malaysia kita ni, di tengah bandar Kuala Lumpur sana ada satu tanah yang sangat strategik. Tetapi apabila kawasan tersebut pemilik asal tidak membuat perancangan semasa hidup, jadi waris ni bertambah sampai jadi beribu. Allah. Jadi ianya tidak dapat dimanfaatkan oleh waris. Walaupun kita kata tanah tu mahal. Betul. Kan? Jadi bila tanah mahal tetapi tidak dapat dimanfaatkan, jadi rugi kan Ustaz? Jadi sebab itulah bezanya sebenarnya apabila kita buat perancangan dengan orang yang tidak membuat perancangan. Betul, kita faham satu masa dulu orang kurang sedar tentang perancangan. Betul. Tetapi hari ini kita sangat agresif menambah nilai kepada masyarakat di luar sana, memberikan education kepada mereka. Ambil tindakan buat perancangan. Macam Ustaz cakap tadi, kita akan ditanya kembali kan? Betul. Ke jalan mana kita belanjakan harta kita? Apakah dah buat perancangan semasa hidup? Jadi inilah perkara yang sangat penting. Jadi kita dah nampak orang yang buat perancangan, bagaimana harta dia berjalan. Orang yang tidak buat perancangan, bagaimana harta yang terbeku. So inilah yang penting untuk tuan-tuan, puan-puan di luar sana. Ambillah peluang ilmu yang kami kongsikan ini, selain daripada nak beri kepada waris secara mutlak kepada anak-anak, ambil juga peluang untuk berwakaf. Sebab dengan adanya wakaf ni, insya-Allah jariah kita akan berpanjangan. So itulah yang saya nak seru kepada masyarakat di luar sana. Maksudnya dalam kita memahami hibah, wasiat, kemudian dibesarkan lagi kepada peringkat wakaf. Betul. Wakaf ni macam Puan Syikin kongsikan tadi, ibarat kita katakan boleh menyelesaikan masalah ekonomi umat sebenarnya. Betul. Dia boleh menyelesaikan masalah ekonomi umat. Cuma pengalaman kita di Wakaf An-Nur, perkara ini tak boleh datang, kalau kita sendiri maklum kan, perkara ini tak boleh datang secara automatik. Perlu bagi, macam Puan Syikin katalah, kena bagi kesedaran, kena bagi kefahaman. Tahu sahaja tak memadai. Kesedaran saja tak memadai. Yang paling penting adalah tindakan. Tindakan tu paling penting. Sebab kalau kita kata wakaf bagus. Hibah ni bagus. Wasiat bagus. Tapi kita tak bertindak juga. Betul. Jadi perkara yang paling penting adalah setelah kita tahu dan kita menyadari adalah dengan tindakan. Baik, sebelum itu, sebelum kita teruskan, sesi kita insya-Allah akan berbaki lebih kurang 20 minit lagi sebelum kita berakhir. Jadi soalan tadi saya ulang balik bagi siapa yang nak menjawab soalan kuis tadi. Yang pertama, apa beza hibah dengan wasiat? Yang kedua, sila sebutkan rukun-rukun hibah. Kita ada satu lagi soalan nanti sebelum kita sambung. Baik, di peringkat Wakaf An-Nur Corporation Berhad, pengalaman kami selama 20 tahun bermula daripada menguruskan rangkaian klinik wakaf. Kemudian kami berkembang sebagai pengurusan klinik wakaf dan sampailah kepada tertubuhnya Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Untuk makluman semua, walaupun pada asalnya kami menjadi instrumen sebagai menjalankan, menterjemahkan CSR bagi peringkat Johor Corporation, walaupun sampai ke hari ini kami masih lagi menjalankan dalam bentuk CSR bagi peringkat Johor Corporation, tapi bagi peringkat Wakaf An-Nur sendiri, pengalaman kami selama 20 tahun menguruskan dan mengagihkan, sehingga kan dengan persetujuan, dengan ikut undang-undang yang betul dan mendapat kelulusan daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor selaku Badan Wakaf Nazir Am, kami diberikan kelulusan dengan nazir khas, boleh menguruskan wakaf dalam bentuk saham. Tapi itu dia punya strukturnya, tapi matlamat dan objektifnya tetap sama, untuk menggerakkan dan menyemarakkan lagi masyarakat untuk menyampaikan manfaat, menjadi bekalan bermanfaat sampai setelah kita tiada nanti. Baik, berbalik kepada Puan Syikin, selaku ejen yang kita katakan dah terlibat secara langsung
dengan situasi-situasi sebegini. Tadi kita Puan Sri kongsikan kes yang baik. Sekarang kita nak tahu pula ada kes yang buruk, yang agak kritikal, yang sebenarnya kalau kita kata orang dengar, ya ke berlaku macam tu? Tapi sebenarnya rupa-rupanya setelah mungkinlah Puan Sri cerita, oh berlaku juga dengan sebab tadilah tak uruskan harta dengan betul. Mungkin Puan Sri boleh kongsikan sikit. Okey. Kalaulah kita tengok sedikit kan, hari ini apa banyak sebenarnya kalau kita berbicara tentang masalah perebutan pusaka ni memang sangat banyak. Sampaikan kita rasa macam kenapalah perkara-perkara ni berlaku kan, dan ianya dibuktikan dengan fakta daripada pejabat pusaka kecil. Daripada 10 kes pusaka yang disubmit ataupun dihantar di pejabat pusaka kecil, hanya satu sahaja kes yang kita nampak boleh sepakat. Baki lagi 9 kes ni memang sama ada dia akan berbalah atau memang dia akan fight untuk hak faraid. Jadi itu adalah situasi. Jadi hari ni orang rasa macam tak apalah, waris saya okey saja kan. Tetapi bila dah berlaku kematian, masa itulah baru kita kenal siapa yang akan memulakan perbalahan tersebut. Jadi hari ini saya sukalah untuk nak berkongsi, mungkin hari ini kita semua ada ibu ayah kan, yang masih ada ibu ayah, alhamdulillah kita masih direzekikan mempunyai ibu ayah. Tetapi dalam pada situ kita perlu melihatlah, bila kita ada ibu ayah, maksudnya ibu ayah ni waris faraid kita. Ni saya ada juga mungkin yang belum sedar kan, ibu ayah ni adalah waris faraid kita. Bermakna kalau hari ini kita seorang yang berkahwin, ada anak, ibu kita dapat 1/6, ayah kita dapat 1/6. Tapi kalau kita tidak direzekikan anak, mak kita dapat 1/3, ayah kita akan menghabiskan baki tadilah. Jadi di sini kadang-kadang apa yang berlaku adalah ibu ayah ni sebenarnya dia okey. Dia nak melepaskan hak kepada menantu ataupun cucu dia. Tetapi apabila kita nampak satu situasi, ibu ayah yang dah berusia ataupun yang dah Alzheimer, dah bedridden, dia nak melepaskan hak tu tak boleh kan? Jadi bila tak boleh, maksudnya siapa yang akan dipanggil ke mahkamah adalah adik-beradik kita lah tadi. Jadi di sinilah kadang-kadang ada isu. Kadang-kadang adik-beradik ni dia dah kahwin kan, dia ada masalah kat situ. So itu adalah antara perkara-perkara yang berlaku. Ustaz, saya sukalah nak kongsi kat sini. Kalaulah bagus kita ni, hari ni kita tahu kan kita ada harta. So anak-anak kita perlukan perlindungan. Jadi kita boleh hibahkan rumah kepada anak-anak kita. Tetapi kita ada cash kan? So duit tunai ni, apa kata kalau kita hibahkan untuk mak ayah kita, supaya ditakdirkan kita ni pergi dahulu, mak ayah kita sejuk tak hati, anak dah tinggalkan 1 juta ataupun 500,000, 50,000 kepada mak ayah untuk sambung kelangsungan hidup. Jadi dia tak rasalah nak fight dengan menantu ke, nak fight dengan cucu kan. Jadi apabila dia merancang harta ni, dia sebenarnya boleh mengharmonikan ahli keluarga, institusi keluargaan. Tetapi yang berlaku hari ini, apabila pemilik harta tidak merancang, ini yang dia menjadi emosi, ini yang dia menjadi dendam, dia menjadi pendam. Kan, kena pula mungkin tu bukan menantu pilihan, lagilah ada isu kan. So ini antara perkara, saya tidak menceritakan spesifik kes, tetapi Ustaz kata minta cerita tu, jadi saya kongsi antara perkara-perkara yang berlaku kan. Jadi hari ini kita merancang bukan untuk menidakkan hak faraid Ustaz. Ni nak betulkan, orang kata nak buat nanti mak dapat, nanti ayah dapat, nanti ayah dapat. Tidak. Kita membuat perancangan bukan untuk menidakkan hak faraid, tetapi kita nak merancang untuk nak mengharmonikan ahli keluarga tadi. Itulah sebab alangkah bagusnya Ustaz kalau kita tengok harta tu dapat diwariskan generasi ke generasi. Sampai ke 8 generasi berpuluh tahun lamanya. Itulah perkara yang sebenarnya lebih bagus. Berbanding dahlah berebut, beku pula harta tu tak dapat dimanfaatkan kan. So itulah perkara yang sebenarnya penting. Kenapa kita perlu merancang harta. Kadang kita tengok bila Puan Sri sebut ibu ayah kita ni termasuk daripada kalangan warisnya, kadang kita duk fikir masalahnya kita ni kan, kebanyakanlah kita pun kadang-kadang rasa begitu. Kita akan fikir orang lain mati dulu. Betul. Kita tak fikir kita mati dulu. Kadang-kadang mak ayah dah bedridden, tiba-tiba kita yang keluar bekerja yang sihat ni kan, tiba-tiba kita yang meninggal dulu kan, kita tak tahu. Sedangkan perkara itu kalau kita sendiri tak urus, kita pula beranggapan apa pula yang mak ayah saya tinggalkan untuk saya. Betul. Rupanya besok mak ayah kita pula kena wariskan harta daripada kita. Kan. Jadi perkara-perkara sedemikian sebenarnya berbalik kepada diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kan apa yang Puan Sri kongsikan dengan kita ni, kita relatekan terus apa yang Nabi sebutkan. Kejar 5 sebelum datang 5, sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit. Semuanya Nabi dah sebutkan.
Nabi dah sebut lebih awal pada kita, 1400 tahun yang dulu. Tinggal lagi macam mana kita nak menyadari dan bertindak pada perkara-perkara tersebut. Kalau bagi peringkat Puan Sikin sendiri, boleh kongsikan pada kita tak? Contoh satu orang yang ada harta, contohlah dia datang pada pihak Puan Sikin, dia kata nak bermula daripada zero. Contohlah, kalau Puan Sikin boleh kongsikan apa dia perlu buat. Dia kena bawa apa. Kalau kata dia datang terpanggil untuk buat perkara ini, aku kena urus ni sebelum aku meninggal. Aku kena buat. Tapi nak mula daripada mana tu? Tadi Puan Sikin kongsi tentang kunci kuasa, tentang rukun hibah. Itu dia punya instrumennya lah. Tapi maksudnya dari segi flow-nya, carta alirannya. Mungkin Puan Sikin boleh kongsi kepada kita. Okey, baik. Mungkin kalau kita dapat kongsikan bagaimana untuk kita nak memulakan urusan merancang harta ni kan. Okey, saya bagi formula senang. Kita gunakan kaedah FAST. FAST ni sebab apa? Sebab dia cepat dan tepat. Okey, so FAST, F ni yang pertama adalah kita kena kenal waris faraid kita. Sebab apa orang kata kalau tak kenal maka tak cinta kan. Jadi dekat sini maksudnya kena kenal waris faraid. Boleh hubungi perunding-perunding Kausar, perunding-perunding wasiat, dapatkan mokab CJ faraid supaya kita tahu apabila berlaku kematian, siapa sebenarnya yang bakal mewarisi harta kita. Jadi bila kita dah tengok kat situ baru kita, oh sebenarnya mak dapat banyak ni, anak pertama dapat banyak ni kan, suami dapat begini. Tetapi dalam pada masa yang sama kita ni ada hasrat yang tersendiri. Kan kita kadang-kadang kita beli rumah nak bagi anak nombor 1. Kan rumah yang nombor 2 nak bagi anak rumah nombor 2 nak bagi anak nombor 2 kan, kereta nak bagi anak bongsu. Kita ada hasrat kita yang lain. Tetapi apabila kita tidak mengenali waris faraid tadi, itu yang jadi bila berlaku kematian dia berlaku perbalahan. Jadi first, kenal dulu waris faraid. Saya yakin dan percaya. Maksudnya di situ dia akan dapat dia akan dapat mokab CJ faraid. Yang tertulis waris di situ. Betul. So tapi kena maklumlah kepada kita siapa yang ada pasangan, anak ada berapa orang, adik-beradik berapa orang, keluarga ada berapa orang. So nanti kita akan buatkan. Boleh hubungi perunding-perunding Kausar di luar sana, dapatkan mokab CJ faraid. Yang kedua, kita kena buat senarai aset Ustaz. Kenapa kita kena buat senarai aset? Sebab kita ni Ustaz, memanglah kita sedap je bawa kereta kan. Tapi kereta ada hutang lagi kan. Hutang tu ada HRTT tak? Ke tak ada? Kalau ada HRTT okey, berlaku kematian hutang terlangsai. Tapi kalau tak ada, siapa yang nak bayar bagi hutang? Ke nak kena tarik? Itu orang tanya lagi tu, HRTT tu apa pula? HRTT tu maksudnya takaful kan, untuk jaminan hutang terlangsai. Sama lah Ustaz macam kita beli rumah kan. Kita 90% orang di Malaysia beli rumah secara berhutang. Even multi-millionaire pun dia beli rumah secara berhutang sebab apa? Ada people money, OPM. Orang bayar sewa bulan-bulan kan. Jadi buat apa dia nak bayar cash kan? So penting yang kedua buat senarai aset. Sebab apa? Apabila kita tahu aset itu berhutang, maka kita tahulah berlaku kematian nak ambil duit mana nak langsai hutang tadi. Kan? Kalau ada takaful okey Ustaz. Kalau tak ada, saving cukup tak? Hutang rumah RM100,000 lagi. Tapi saving baru ada RM5,000-6,000 kan. Jadi macam mana nak langsai pakai hutang tadi kan? So maksud penting untuk kita kena tahu senarai aset. Dan yang kedua, kenapa kita kena tahu senarai aset Ustaz? Sebab tadi kan saya sebut kunci kuasa tu, gate 1 kat mana. Jadi kalau kita tak tahu aset kita berapa anggaran sekarang, macam mana waris nak tahu nak urus pusaka kita nanti? Kan kita dah agaklah sikit je ni, sikit-sikit sekali kita ambil senarai aset 3.5 juta kan. Sekali ditaksir. Kan, sekali ditaksir kan. Itulah dia. Itu kita kena tahu. Dan yang ketiga, apabila kita dah tahu waris faraid kita, kita dah tahu apa aset kita. So kita kan ada hasrat masing-masing Ustaz kan. So bila kita dah tahu hasrat kita, nak agih harta kepada siapa, bagi tahu perunding. Perunding akan bantu tuan-tuan dan puan-puan semua untuk berikan solusi yang terbaik. So kita akan beri cadangan. Orang yang faraid kritikal lain situasinya. Orang yang faraid kurang kritikal lain situasinya. Dan selepas kita beri solusi, tuan-tuan perempuan perlu ambil tindakan. Sebab apa Ustaz? Saya suka sebut ayat ni, hanya dengan tindakan lah yang akan menzahirkan kasih sayang. Kan? Kalau dia sekadar tahu tetapi tidak bertindak, maka ianya tidak akan bermakna lah. Tahu sahaja ada hasrat tetapi tidak ambil tindakan. So inilah sangat penting, bertindak supaya untuk memastikan hasrat kita tercapai dan waris kita dapat manfaat ke atas harta yang kita miliki. Okey, maknanya secara ringkasnya lebih kurang ada 4 step. 4 fast tadi FAST tu. Ya, FAST. Maknanya pada mokab faraid, kenal waris, kemudian tengok aset.
Yang ketiga tadi Solution. solutionnya, yang Dan keempat kemudian baru bertindak. tindakan. Ya. Sampai 3 tak selesai juga, tak bertindak. Bertindak. Sampai ke 3 tapi Dia nombor buat 4 tak muka buat kan. faraid, buat dah. Tindakan tak juga. Betul. Jadi apa pun berbalik kepada kita kena tindakan apa yang telah kita ketahui. Baik, soalan kuis yang kita tanyakan tadi, kita dah ada pemenang. Jadi saya dapatkan namanya pemenang kita untuk soalan kuis kita pada tengah hari ini. Pertama, soalan tadi berkaitan tentang apa itu? Beza antara hibah dengan wasiat. Yang kedua adalah rukun-rukun hibah. Kita ada pemenang kuis dekat sini. Yang pertama Nur Hidayah. Nur Hidayah. Yang kedua Muhammad Nur Hafiz. Jadi kita ucap tahniah kepada kedua-dua pemenang ini kerana menjawab soalan-soalan kita pada tengah hari ini. Baik, kita ada berbaki masa lebih kurang 10 minit lagi sebelum kita berakhir. Mungkin Puan Syikin ada lagi pesan-pesan yang lain setelah kita tahu secara teknikalnya, secara umumnya, kemudian flow-nya dan situasi dan keadaan kita tengok hari ini. Kalau seseorang dah buat hibah yang tadi kita kata wasiat boleh dicabar, kalau tak mendapati ikut kaedah faraid dia betul. Dan hibah tu skopnya lebih luas. Macam mana peranan Wasiat Shop sendiri dalam kerjasama dengan wakaf? Maksudnya menjadi pemudah cara kepada orang ramai di luar sana yang boleh menyampaikan kepada matlamat kita adalah untuk supaya hibah lil wakaf menerusi wakaf An-Nur. Okey, baik. Saya suka untuk menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan pendengar sesi live hari ini, sekiranya lah kita ini diberikan rezeki yang lebih kan oleh Allah, jadi kita ada hasrat untuk nak buat secara wakafnya, jadi kami di Wasiat Shop akan membantu tuan-tuan dan puan-puan semua untuk menyediakan dokumen hibah. Okey, jadi apabila kita disediakan dokumen hibah untuk tujuan wakaf tersebut, selepas sahaja kematian, kita di pihak Wasiat Shop akan berurusan dengan pihak wakaf An-Nur untuk memastikan hasrat tadi terlaksana. Sebab saya tengok, tuan-tuan perempuan mungkin boleh tengoklah kan di page wakaf An-Nur, apa aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Sebab apa saya kata kepada wakaf An-Nur? Sebab kita nampak duit yang kita salurkan ataupun tanah yang kita bagi tadi tu, dia akan digunakan untuk tujuan mendidik orang lain pula. Contoh kalau macam kan kita nampak ada yang perlukan kepada skill potong rambut kan, skill menjahitnya. Jadi duit tadi tu dia berjalan. Jadi bila benda-benda ni sampai kepada masyarakat, secara tidak langsung memang pahala kita akan berpanjangan. Bukan itu saja kan, kita ada pusat dialisis, betul Ustaz Kita ada pusat dialisis. Jadi orang yang di luar sana mungkin ada yang tidak mampu untuk pergi kepada pusat-pusat yang lain, tetapi bila ada daripada One Corp sendiri, Wakaf An-Nur ada menyediakan perkhidmatan tersebut menggunakan hasil wakaf tuan-tuan dan puan-puan tadi. Jadi itu sebenarnya akan membantu masyarakat di luar sana. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan hari ini boleh hubungi nombor telefon yang tertera di sesi live ini untuk kita bantu tuan-tuan dan puan-puan sediakan dokumen hibah khas untuk tujuan wakaf tadi. Dan jadi di sini selepas kematian ianya akan memudahkan waris-waris supaya waris tak perlulah nak bersusah payah sebab dah lantik kita kan sebagai pemudah cara. Jadi kita akan berurusan dengan wakaf An-Nur untuk memastikan wakaf tadi dan hasrat tuan-tuan dan puan-puan di luar sana akan terlaksana selepas kematian nanti. Jariahnya insya-Allah berpanjangan. Insya-Allah. Insya-Allah berpanjangan dengan hasil kerjasama di pihak Wakaf An-Nur dengan pihak Wasiat Shop sendiri. Kami sangat menghargai kepercayaan yang diberikan oleh pihak tuan-tuan dan puan-puan di luar sana kepada kami untuk menjayakan program hibah lil wakaf ini. Ada soalan daripada para penonton di sini untuk ditanyakan kepada saya tu kepada Puan Syikin. Hibah just cakap mulut sahaja boleh tak? Kalau secara verbal saja, tak tanpa bertulis. Adakah boleh? Okey. Soalan tu hibah secara verbal sahaja. Jadi kita tengok kat sini. Pertama tadi saya dah sebut apa rukun-rukun hibah tadi. Ada pemberi, ada penerima, ada harta yang ingin dihibahkan dan ada ijab kabul dan berserta dengan qabdunya. Jadi kalaulah kata ada di antara mereka di luar sana yang orang dulu-dululah mana tahu kan hibah cakap mulut sahaja,
kena bawa maksudnya kena bawa perkara tersebut ke mahkamah syariah untuk dapatkan pengesahan. Yang menentukan hibah mulut itu sah atau tidak adalah di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Jadi inilah Maksudnya perkara dia perlu pengesahan lagi sekali ke mahkamah? syariah sebab dia cakap mulut. Ada Ah. saksi tak kan? Walaupun saksi itu tidak termasuk dalam rukun, tapi kita tak tahu sebab dia kata mak dah hibahkan dulu. Tapi apa cara yang mak hibahkan? Buktinya. Buktinya kan. Jadi kalaulah kata ada dokumentasi, maksudnya dokumentasi kalau kita tengok syarikat-syarikat amanah di Malaysia, dia ada proper documentation kan, Betul. yang patuh kepada mahkamah syariah punya SOP. Nak mengesahkan bahawa hibah tu dibuat. So itu kita dah tahulah diterima pakai. Tetapi kalau sekadar cakap mulut, kalaulah kata ayat-ayat yang digunakan itu mungkin berbentuk wasiat. Jadi bagaimana pula nak disahkan oleh pihak mahkamah syariah, sebab kita kena, ini bab hukum kan, jadi kita tak boleh nak buat main. So maksudnya kalaulah ada hasrat, seelok-eloknya gunakanlah jalan yang bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab, yang dah memang tahu bagaimana nak membuat dokumen hibah tersebut. Maksudnya kena penjelasan lagi sekali, pencerahan lagi sekali ke pihak mahkamah. Betul. Kita memahami walaupun macam Puan Zikir kata ini soal hukum. Kalau kita putuskan secara verbal bukan apa, secara bertulis tu adalah syarat dunia. Betul kita kata. Tapi kalau kita gunakan terus daripada cakap mulut tu, kita bimbang takut-takut terambil hak orang lain, tersalah beri hak orang lain. Betul. Dan bila melibatkan hak ni berat kita nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi bila melibatkan dengan harta. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, rasanya kita dah berada di penghujung siaran kita pada tengah hari ini. Sekali lagi saya bagi pihak Wakaf An-Nur Corporation Berhad mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pertamanya di sini sebab kami nak menghargai atas doa daripada semua. Dengan asbab doa daripada tuan-tuan dan puan-puan menyebabkan kami boleh berdiri sehingga tahun ke-20 kami beroperasi sampai ke hari ini, menyebar manfaat kepada umat. Dan bagi pihak Wakaf An-Nur, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nur Rashikin yang dapat bersama-sama dengan kita pada tengah hari ini. Saya rasa ramai di luar sana yang mungkin dapat manfaat yang banyak, insya-Allah. Dan untuk makluman semua, sesi ini kita akan teruskan lagi dari masa ke semasa sempena ulang tahun kami ke-20. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih atas doanya. Dan mudah-mudahan asbab doa tuan-tuan dan puan-puan kami dapat terus bergerak seiring menyebar manfaat kepada umat. 20 tahun Wakaf An-Nur, kami membina dan juga membela masyarakat dalam waktu yang sama menyebar manfaat untuk umat. Sekian daripada saya untuk sesi tengah hari ini dalam program Bual Bicara Hibah Lil Waqaf. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain masa. Mohon maaf atas salah dan silap. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.